Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadilatu wa darajatul 'aliyah wa Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil 'izzati wal jalal, wasi'il karami 'azimil ifdal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama meninggikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sanggup menjunjungkan segala perintah Allah, yakni kita buat segala perintah Allah Subhanahu wa taala, sama ada yang diwajibkan di atas kita ataupun yang disunatkan di atas kita. Mudah-mudahan kita akan dapat keuntungan yang banyak. Dan juga kita menjauhkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala, sama ada yang haram ataupun yang makruh. Mudah-mudahan kita sempurna menjadikan seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kerana dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, hendaklah kamu menjadikan hamba-Ku sebenar-benar hamba." Allah Ta'ala suruh kita jadi hamba Dia sebenar-benar hambanya. Kata Allah,
aku akan menjadikan Tuhan kamu. Aku sanggup mendengarkan segala rayuan kamu. Apa masalah yang kamu minta, aku akan tunaikan. Apabila kamu menunaikan tugas-tugas kamu yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, dan sekali lagi sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah taala masih bagi peluang pada kita. Masih bagi masa pada kita. Ataupun masih bagi modal kepada kita untuk kita berniaga dengan Allah. Gapo dia modal? Ialah masa hidup di atas dunia sehari dua ni sebagai modal untuk kita berniagakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apanya natijah dan faedah yang kita berniaga dengan Allah? Tunjikum min azabin alim. Laba dianya ialah kita dapat melepaskan diri daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mengibarat dalam Quran dengan perniagaan. Kerana manusia dia sangat suka dengan keuntungan. Manusia dia sangat suka dengan kelabaan. Lalu tu Allah Ta'ala mengibaratkan, nah, adakah kamu nak, wahai hamba aku nak tunjuk di atas kamu satu perniagaan. Nah, apa dianya niaga ni? Ialah kamu beriman kepada Allah dan Rasul, dan kamu infakkan harta kamu di jalan Allah, dan dapat labanya ialah kamu dapat lepaskan diri kamu daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Masih diberi puas oleh Allah. Masih lagi kita boleh berniaga dengan Allah ni. Sama-sama kita bersyukur, alhamdulillah. Ada saing kita, saudara kita, keluarga kita Allah Taala ambil dah. Dan Allah Taala dah ambil nyawa mereka. Habis dah, tak ada masa, tak ada modal untuk nak berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran supaya kita bertanggungjawab, yang mana Allah Taala telah amanahkan kepada kita. Jadi daripada segala perintah Allah itu dikatakan amanah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianatikan amanah Allah dan Rasul, dan juga jangan kamu mengkhianati amanah kamu, padahal kamu tahu kata salah dan tak betulnya apabila kamu mengkhianatikan amanah-amanah Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala amanahkan kepada kita. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, macam mana khianat amanah? Makna dia abai, wak tak peduli, wak tak tahu dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Padahalnya Allah Subhanahu wa taala telah berjanjinya kepada hamba ni, orang yang amanah yang betul dengan Allah dan Rasulnya, dengan agamanya, dia akan dapat balasan yang hebat di akhirat besok, iaitu dengan syurga dan nikmat-nikmatnya di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, syurga ni tak boleh nak banding. Ini balasan Allah dengan kemewahan-kemewahan dunia. Kalau kita milik kekayaan dunia, pangkat yang hebat, nak banding dengan tepat terletak penyemak kuda pun tak boleh lagi dengan akhirat esok. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, apabila sebut syurga ni semua orang nak belaka. Nah, apabila sebut syurga semua orang nak belaka. Tetapi apabila sebut neraka ni semua orang tambuh belaka, nak lari pada neraka. Dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Jibril, ya Jibril, idhhab fanzur ilaiha. Wahai Jibril, mungkin tengok, pergilah kamu dan tiliklah kamu, tengoklah kamu dalam syurga tu, dan tengoklah syurga tu macam mana. Fazahaba fanazara ilaiha. Maka pergilah Jibril kepada syurga apabila setelah Allah Ta'ala buat syurga. Nah, maka Jibril tengok Allah hebatnya nikmat-nikmat dalam syurga yang Allah Ta'ala nak bagi pada hambanya yang jaga amanah, jaganya agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala Jibril, ya Rabbi wa bi'izzati la yasma'u ahadun illa dakhalaha. Ya Allah, dengan kemuliaan, dengan kehebatan Engkau ya Allah,
tak ada siapa manusia makhluk kalau dengar suara syurga ni pun, tengok nikmat oleh syurga, semua pakat nak masuk belaka ya Allah. Allah Subhanahu wa taala. Nah, summa saffaha bil makarihi. Kemudian Allah Taala pula letak segala benda-benda yang tak suka oleh nafsu. Allah Taala letak pula keliling syurga tu dengan benda-benda perkara-perkara yang tak suka lah oleh nafsu. Nafsu tak suka. Lalu tu Allah Taala letak gapo benda tak suka nafsu, macam-macam daripada ibadat kepada Allah. Dah bangun sembahyang malam, dah bersedekah, zakat, haji dan sebagainya, ibadat ni Allah Taala letak. Maka Allah Taala kata, wahai Jibril, kamu tengok semula syurga tu macam mana. Maka Jibril pergi tengok, duk keliling nak masuk syurga tu, semua benda tak setuju lah oleh nafsu kita. Mari masjid, duk sah pertama, dia takbiratul ula. Nah, maka kata Jibril, ya Allah, kalulah ni enggak payah manusia nak masuk syurga. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala kata, ya Jibril, wahai Jibril, mungkin tengok neraka dan apa dalam neraka. Maka Jibril tengok api neraka dan azab-azab dalam neraka. Nah, seteruk-teruk suara yang sangat derah. Lalu tu Jibril kata, ya Allah, tak ada siapa nak masuk neraka ya Allah. Lalu tu Allah Ta'ala kata, nanti sebentar, Allah Ta'ala letak asyahawat, duk keliling neraka tu segala perkara yang setujulah oleh nafsu kita. Letak benda mabuk, letak berjudi, letak berzina, letak menipu orang, letak risuah, letak hasad, letak segala-gala perkara yang sukalah oleh nafsu, perkara tak baik. Apabila Jibril kita tengok semua duk keliling neraka itu perkara-perkara yang setujulah oleh nafsu. Kata Jibril, ya Allah, kau nampak belah ni ramai orang masuk neraka ya Allah. Kenapa? Kerana keliling neraka itu Allah Ta'ala likung bisyahawat, dengan segala perkara yang disukai oleh nafsu kita. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kalau kita hidup di atas dunia abai hukum Allah, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak ada istiqamah dalam ibadat kepada Allah, kita buat waktu kita rajin, yang waktu malas dak. Kita buat waktu senang, waktu susah dak. Macam mana kita dapat balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikatakan syurga tadi? Sebab itu muslimin sedang Jumaat yang dirahmati Allah, hari ini Allah Ta'ala masih bagi masa pada kita. Boleh lagi kita muhasabahkan diri dan mula pada hari ini untuk kita nak mendapatkan nikmat yang kekal selama-lama yang dikatakan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, dengan sebab itu amanah kita ada tu dua perkara yang kita kena buat. Dua perkara tanggungjawab kita. Yang pertama hablum minallah, yang keduanya hablum minan nas, supaya kita menjadikan orang yang saleh. Orang saleh, nak panggil orang saleh ni orang yang tunai dua hak. Yang pertama, man adda haqqallah wa haqqal adam, orang yang tunai hak Allah dan orang yang tunai hak anak Adam. Dua perkara ada perhubungan kita, yang mesti setiap orang apabila ada dua perkara ni dalam kehidupan dia, insya-Allah dia akan dapat selamat dunia dan juga di akhirat. Bahkan di atas dunia ni Allah Ta'ala belah-belah dah, dekat nak mati Allah Ta'ala mulia dah, mayat dia Allah Ta'ala muliakan, lepas pada mati Allah Ta'ala mulia. Apabila hamba tadi ada dua tugas perhubungan dia, yang pertama dengan Allah, yang keduanya dengan manusia, dengan anak Adam. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, apabila orang istiqamah ibadat kepada Allah, hubung diri dengan Allah dengan beribadat, dengan macam-macam ibadat, semaya kita, puasa kita, zikir kita, nah, sedekah kita, nah, segala amal ibadat itu dikatakan perhubungan kita dengan Allah. Dengan sebab tu Syekh Daud Fatani kita ni, dia buat dalam satu kitab khutbah, dia kata mana? Alladzi ja'ala as-salata tariqatal muttaqin. Allah Ta'ala buat maya satu jalan bagi orang yang bertakwa kepada Allah, untuk kita nak hubung diri dengan Allah melalui dengan sembahyang, jaga sembahyang, jaga fardu 5 waktu, dan juga jaga sembahyang sunat.
sunat qabliyah, sunat ba'diyah. Itu sebagai laba kita, sebagai kelabaan kita, untung kita kalau kita semaya sunat. Kalau tak semaya sunat, orang panggil menega klik modal, tak ada laba. Sebab tu hari ni kita nak mujadah satu lagi. Malah tara mana kita buat kerana semaya kita ada cacat. Semaya kita ni ada rusak. Apabila rusak, malaikat tanda pahala tak sempurna. Tetapi kalau orang ada sunat, Allah Ta'ala kata, wahai malaikat, jangan tanda lagi semaya tak sempurna dia tu. Mu tengok pahala sunat dia ada ke tak. Malaikat kita tengok, ya Allah, ada semaya sunat dia. Ambil sunat tu tampung pada tempat semaya fardu, yang mana fardu dia tak sempurna. Sunat sebagai tapung. Sunat tak boleh ganti fardu. Sebab tu semaya fardu wajib kena qada. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, untuk nak mendapat kerajaan Allah, Allah Ta'ala jadi satu jalan semaya untuk kita. Kita usaha supaya duduk dan takbiratul ula bersama dengan imam. Muslimin sedang Jumaat yang dirahmati Allah, kerana orang yang ibadat dan semaya yang selebih-lebih ibadat, dan kita dapat istiqamah semaya kita dan ibadat-ibadat yang lain yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala dengan istiqamah, Allah Subhanahu wa Ta'ala nak mulia kita di atas dunia juga dan di akhirat. Kita istiqamah ibadat kita ni. Kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Minhajul Abidin, orang nak haru kita tak boleh. An yakuna lahu nasiran kulla aduwin wa yadfa'u anhu kulla qasidin bisu'in. Allah Ta'ala jadi tolong kita. Bahawa adalah Allah Ta'ala bagi hamba tu nasiran, petulung. Allah Ta'ala tolong tiap-tiap seteru, dan Allah Ta'ala tolakkan segala perkara yang orang kosak jahat kepada kita. Dunia ni Allah Ta'ala mulia, Allah Ta'ala bagi nurul qalbi, cerah hati dia dengan nur. Nah, dia akan duduk pada jalan yang diredai oleh Allah. Syarhus sadri, Allah Ta'ala luah dada dia, rasa hidup tak dunia ni ada ketenangan, tak ada rasa sepik, tak ada rasa serabut dah. Kadang-kadang setengah orang yang abai perintah Allah, yang tak buat perintah Allah ni, hidup dia tak tenang, bangun pagi fikir macam-macam, susah macam-macam. Padahal kalau kita tengok zahir dia ada belaka, dengan tanggungjawab, dengan pangkat, dengan tamneng, dengan gaji, dengan rumah, dengan harta, dengan kenderaan, semua ada. Tetapi kenapa bangun pagi serabut dah? Hidup dalam keadaan tak tenang, rumah tangga je selerak tabak, kerana tidak jaga hukum Allah, kerana tidak jaga amalan-amalan, tak jaga semaya dan sebagainya. Maka orang yang jaga dan istiqamah ibadah ni, Allah Ta'ala tak bagi sepik dada dia. Fala yadiku dhar'an bi syai'in min mihanid dunya wa masaibiha. Allah Ta'ala tak bagi sepik dada dia walaupun sejeka, walaupun sekadar sehasta, dengan suatu daripada ujian dunia ni dan musibah-musibah dunia ni. Tak rasa tak ada rasa bimbang, tak ada rasa gelisah hati, tak ada rasa susah hati. Kita cuba tengok saudara kita di Palestin, sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Allah Ta'ala uji mereka dengan berbagai-bagai, jauh dengan kita. Umur hancur, binasa habis, anak dah syahid, bini mati, kadang-kadang lima satu keluarga dia seorang ya. Tetapi mulut dia masih boleh berkata alhamdulillah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Muka dengan senyum, reda dengan takdir dan qada Allah. Sedang Jumaat yang dirahmati, apa dia ni? Syarhus sadri. Kerana mereka semasa hidup, masa dia ni boleh bagi pada agama Allah, sentiasa taat kepada Allah dan istiqamah, bukan cari masa luar dan ibadat kepada Allah. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, Allah hebatnya mereka, iman mereka. Nah, kalau kita macam mana lah tak tahulah. Allah Ta'ala hatta ni habis binasa belaka ni, tapi mulut boleh bersyukur kepada Allah, mulut boleh memujikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, kemuliaan sewaktu mereka ini nak mati, Imam Ghazali sebut dalam kitab tu juga. Nah, orang istiqamah semaya ibadat ni, orang jauh pada maksiat ni, para malaikat dia turun mari, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Turun malaikat mari, malaikat pula goyak kata jangan rusing, jangan serabut, dan jangan duka cita. Malaikat goyak pula khabar gembira, tempat yang kamu nak pergi di sana tu
Nampak belai-belai dah sebelum daripada mati dia. Pun pula berlaku, kita tengok berita dia, saudara kita di Palestin, yang mana mereka belum pada hamus nafas yang terakhir. Allah Ta'ala telah bagi tengok istana-istana dan nikmat-nikmat di dalam syurga Allah. Allahu Rabbi ya Karim. Kehebatan, kemuliaan yang Allah Ta'ala mahu. Orang yang istiqamah dalam ibadat kepada Allah, apabila sewaktu dia mati ni, wal malaikatu bi ta'zimi janazatihi wal muzahamatu ala salati alaihi. Malaikat bakal mari nak mentakzimkan mayat dia, nak membesarkan mayat dia, bersumak-sumak tepat sembahyang mayat dia ni, bersumak-sumak para malaikat. Kalau kita nampak penuh malaikat di masjid untuk nak sembahyang mayat orang yang mana istiqamah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan dapat keredaan Allah sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Apabila mereka pergi di akhirat, nah, jawazus sirat, dia lepas titik sirat, wan najatu minan nar, dapat lepas daripada api neraka, hatta anna minhum man la yasma'u hasisaha, sehingga setengah di kalangan mereka itu mereka tak dengar pun suara neraka. Suara neraka lebih derah. Kalau kita dengar bang pun derah cekak dah. Nah, kita dengar bedil derah dah, bang tu derah dah, tapi suara malaikat lebih derah pada tu lagi. Kita dengar suara guruh waktu hujan derah dah, tapi suara neraka lebih derah pada tu lagi. Tapi hamba yang beriman, hamba yang istiqamah ibadat kepada Allah, tak dengar suara neraka, terusnya kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah. Yang kedua, itu perhubungan kita dengan Allah, dan juga hablum minan nas. Kita kena hubung diri kita dengan manusia. Sebaya nak jadi kita amal yang soleh, hamba yang soleh. Nah, kita ziarahkan yang pertama dalam keluarga kita, ibu bapa kita. Kita muliakan ibu bapa kita, saudara adik-beradik kita, jangan berpecah belah. Jangan berbalah sama sendiri dengan jiran kita, dengan ahli kampung kita. Nah, itu kena bersatu padu. Ada orang sakit, kita ziarah. Ini apa panggil hablum minan nas, hubung diri kita dengan manusia. Orang susah, bantu mereka sekadar mana kita boleh bantu. Nah, doa kepada bapa kita. Dalam satu hadis, dari satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setengah pada cara yang Allah Taala nak murah rezeki anak yang tak lupa doa kepada ibu bapa dia. Nah, walaupun dia dah meninggal dunia, ya jangan kita lupa berdoa kepada ibu bapa kita. Ini orang panggil hablum minan nas. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah. Dan juga kita kena usaha supaya ada 4 perkara ni, nak menjadi hamba yang sempurna. Kalau tak ada 4 perkara ni, rugi juga kita, tak sempurna. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, yang pertama kata Imam Ghazali wal ya'lamu annal 'abda la budda lahu fil jumlati min arba'atin. Nah, dia katanya hendaklah kita tahu bahawa hamba setiap orang ni mesti kena ada secara borang mudah-mudah kena ada 4 perkara dalam kehidupan kita. Yang pertama al-ilmu. Ilmu kena ada. Kena mengaji. Nak ibadat tak mengaji macam mana? Kadang-kadang setengah di kalangan hamba Allah, nah, orang kata ya, istighfar tak pandai nak kata. Astaghfirullahalazim tak boleh nak sebut. Teruk. Macam mana kita dapat keredaan Allah? Macam mana kita dapat nikmat-nikmat Allah yang disediakan oleh Allah? Orang semua selawat tak pandai nak kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tapi tak saya mengaji di situ. Nah, semaya tak erti, baca Quran tak erti, nak berdoa pun tak erti. Ilmu yang pertama kata Imam Ghazali. Nah, sebab apa? Fa ya'lamu awwalan tariqal ibadah. Ilmu ni orang panggil pada mula-mula jalan yang kita nak ibadat. Wa illa fahuwa a'ma. Kalau orang tu tak mengaji, orang tu nak ibadat, fahuwa a'ma, kata Imam Ghazali, buta mata hati dia. Nah, buta mata hati, orang buta, jalan jatuh parit dan sebagainya. Yang kedua, wal amalu. Kita kena ada amal kita. Tadilah amal baik, hak wajib, hak sunat. Dan amal ni kita fayamalu bil ilmi, kita buat dengan ilmu tadi, bukan buat dengan ikut dah, bukan buat dengan ikut orang. Wa illa, kalau tak ada
amalan fahuwa mahjubun, ditegah akan dia. Ditegah mana-mana, kita tak akan dapat berjumpa dan dapat keredaan Allah Subhanahu wa taala, tak dapat keredaan Allah. Yang ketiga, setiap orang kena ada al-ikhlas. Ibadat, amalan ikhlas. Kalau buat banyak mana sekalipun tapi tak ada ikhlas, nak menunjuk-nunjuk, nak masyhur nama, maka ruginya kita. Yakhlisul amala wa illa fahuwa maghbunun. Dan kita kena ikhlas amalan kita. Kalau tak ada ikhlas, maghbunun, dirugi akan dia. Buatlah gapo pun rugi. Yang keempat, al khauf. Kita kena bimbang dari kita, kena ada takut kepada Allah. Nah, sentiasa takut pada Allah. Nah, ittaqullaha haitsuma kunta. Takutlah oleh kamu akan Allah di mana-mana kamu berada. Bukan dalam masjid takut pada Allah. Dalam masjid tak ada buat maksiat, luar masjid buat maksiat. Nah, duduk di kampung kita tak buat maksiat kerana kita untuk lebar juga di luar kampung kita, macam-macam kita buat. Duduk tempat kita tak masuk karaoke, di luar masuk karaoke. Orang panggil tak ada khauf. Khauf bertepat-tepat saja. Padahal khauf ni tidak kira tepat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Makna dalam ibadat kita tak ada ikhlas. Nah, tempat orang ramai kita takut, tempat orang kenal kita takut, takut punah nama kita. Tetapi apabila kita pergi luar kawasan, pergi dibakar dan sebagainya, boleh kita buat perkara-perkara yang tak baik. Wal iyazu billahi min zalik. Maka itulah kata Imam Ghazali, wa illa fahuwa maghrurun. Nah, maka itu kalau tak ada khauf, kita ni akan ditipu daya oleh syaitan dan nafsu kita. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, sebab dunia sebagai penjara bagi orang beriman. Ad-dunya sejunul mu'min wa jannatul kafir. Kadang ada hak dia, tak boleh semata-mata suka hati kita. Nak buat gapo tak kira lah. Nah, walaupun kita ada kuasa, ada duit, ikut kita duit kita. Tak boleh. Dunia ni ada penjara, ada hak dia, ada kawasan dia yang kita boleh buat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Tapi orang kafir tak apalah, buat macam mana pun, kerana dunia ini sebagai jannah, sebagai syurga bagi mereka dah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Dengan sebab itulah sama-sama kita berusaha dan kita mula bersungguh semasa Allah Ta'ala peluang lagi ni. Jangan jadi kita yang mana Allah Ta'ala sebut di akhirat dah baru minta nak ibadat. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Duk minta, Allah Ta'ala kata kalla, dah tak boleh dah nak hantar kembali semula dah. Dunia tak boleh dah. Dunia ni one way, sekali seorang je, pergi straight lah, tak boleh, tak patah balik, tak boleh dah. Kalau betul, alhamdulillah berjaya kita. Kalau belak, wal iyazubillah binasa kita. Sebab tu sama-samalah kita kena lawan nafsu kita. Kena mujahadah, kena sabar di atas melakukan ibadat. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang dirahmati oleh Allah Ta'ala dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله
وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر الإخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر الإخوان المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصر جيوش المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ المسجد الأقصى من اليهود الحاكدين. اللهم عيد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم وطهر المسجد الأقصى من اليهود المحتلين الغاصبين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.